pada baru masuk tu, okey, jadi kita nak mulakanlah kelas kita dah hari ni. Okey. Cuba saya present kejap Okey, one, two. Okey, so kita nak sambung kelas kita yang apa kita berhenti hari tu. Present now. Okey, you all nampak tak? Ni. Nampak. Nampak. Okey. Nampak ego, nampak ego. Okey, so kita nak sambung pembelajaran kita bab 4. Kalau kelas 1 MB3 tu baru nak masuk bab 4. Kelas 1 MB5 masuk dah. Okey, jadi kita sambung kelas 1 MB5 lah. 1 MB3 depan-depan tu kita akan belajar nanti buku sekolah lagi. Kita sebenarnya PDPR ni 2 minggu saja. Minggu ni dengan minggu depan. Lepas tu kita cuti 2 minggu. Lepas tu sambung pula dengan bersemuka lah. So, kelas ada 2 hari ni dan minggu depan. Hari yang sama. Okey, so kita sambung dengan tajuk bab 4. Kita nak sambung dengan kitar haid. Okey. Kitar haid ni adalah berlaku pada orang perempuan. Tak. Tapi buat apa orang lelaki pun kena tahu juga. Kena belajar juga. Sebab sebenarnya lelaki lah yang sepatutnya tahu kitar haid bagi perempuan ni. Sebab dia ketua, apa-apa pun, KG, kalau isteri, dia boleh tanya suami dia berkenaan dengan kitar haid ni. Walaupun suami tak mari haid, tapi dia kena tahu berkenaan dengan kitar haid. Okey. Dia kena tahu hukum. Kalau dalam Islam tak, dia kena tahu hukum. Kalau lebih pada 28 hari, kalau lebih pada 35 hari, apa hukum dia, kena semayang ke tak. Jadi isteri boleh tanya suami. Dan suami sepatutnya kena jawab lah, kena tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan kitar haid. Okey, haid. Okey, perempuan akan mula mengalami haid apabila mencapai akhir balik. Okey. Akhir balik perempuan hari tu umur berapa? Siapa tahu? Siapa ingat? 9 tahun, 9 tahun. 9 tahun Tahu? 9 hingga 12 tahun lah. Masa sekolah rendah lah biasanya perempuan. Kalau lelaki 13 hingga 15 tahun. Okey. Itu kitar haid bagi kitar haid pada akhir balik bagi seseorang lelaki dan perempuan. Okey. Haid merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan. Haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okey. Haid ni keluar disebabkan oleh tiada persenyawaan berlaku. Okey. Setiap bulan orang puan ni dia akan menghasilkan satu telur ataupun satu ovum. Tak. Yang mana dia bergilir-gilir. Minggu ni sebelah kanan, bulan ni sebelah kanan, bulan depan sebelah kiri. Sebab dia ada 2 kan, kiri dan kanan, ovari. So dia bergilir-gilir. Bulan ni kiri, bulan depan kanan. Tak. Jadi kalau ovum yang tidak disenyawakan tu, okey, tidak akan membentuk zigot, tidak akan menempel dan dia akan keluarkan ovum yang tidak disenyawakan tu dalam bentuk darah haid. Okey. Jadi kitar haid bagi seseorang perempuan yang normal adalah 28 hari. 28 hari ni. Tebalnya. Okey, 28 hari yang normal. Ada orang 30. Ada orang
2 bulan tau. 2 bulan mari sekali, 2 bulan mari sekali. Tu mungkin dia kena check dengan doktor. Okey, apa masalah tu? Okey. Tapi yang normal adalah 28 hari. Okey. Okey, terahik juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Okey. Okey, kitarhik dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okey. Sebenarnya head ni pun dikawal oleh otak. Okey. Sebab apa kata dikawal oleh otak? Contohlah kalau ada apa 1 bulan tu seseorang tu fikiran dia terganggu. Fikiran dia terganggu. Mungkin dia baloh dengan boyfriend dia ke, baloh dengan mak ayah dia ke, ataupun dia dibuli ke, okey. Jadi kitarhik dia akan terganggu disebabkan oleh otak dia ada duk fikir macam-macam. Jadi kitarhik dia terganggu. Mungkin sepatutnya 28 hari jadi 35 hari. Kerana tak mari lagi sebab uh, otak dia terganggu. Okey. Okey, lepas tu bila otak terganggu, dia akan mengganggu sistem endokrin. Sistem endokrin ni adalah sistem hormon. Okey, sistem hormon yang ada pada setiap manusia. Okey. Hormon ni banyak. Okey, dia boleh kawal gula, dia boleh kawal emosi, dia boleh kawal apa? Perasaan kita, tak? Jadi semua tu melibatkan endokrin, sistem endokrin. Kalau kita nak berok ke nak kencing ke, semuanya dikawal oleh sistem endokrin. Okey? Kalau sampai masa sistem endokrin pun rembeskan hormon, kita akan rasa nak kecing. Kita nak kecing, pergi kecing boleh keluar tubik air kecing. Selagi kita sistem endokrin tak merembeskan hormon, kita tak rasa pun nak kecil. Okay? Perempuan normal mengalami kitarhik kira-kira 28 hari dan berbeza mengikut individu. Tak sama. Dia bergantung kepada macam tadi lah, masalah otak ke, masalah pemikiran ke. Okay? Tapi yang normalnya 28 hari. Terdapat beberapa faktor yang mengaruhi kitarhik seperti pengambilan nutrien, okay? Makanan kita seimbang ke dok, ataupun perubahan berat badan secara mendadak, tau. Okey, perubahan emosi, tekanan mental, okey. Ni semua ni mempengaruhi kitarhik. Okey, kadang-kadang pemakanan kita pun kita tak sedar. Kita makan benda-benda yang tak berkhasiat. Boleh mengganggu kitarhik kita juga, ataupun kita makan suplemen-suplemen hot pelik-pelik yang dijual, tak? Dia jual secara kilo-kilo. Sekarang ni banyak produk-produk kosmetik yang produk tu adalah produk biasa tapi packing dengan comel, lepas tu jual dengan harga yang mahal, lepas tu orang percaya pula. Lepas tu makan, okey, kita hid pun terganggu. Okey. Maka bila kita hid terganggu, kita nak usaha untuk dapatkan anak pun akan jadi terjejas lah. Okey. Okey, ni gitar yang biasa, gitar normal. Okey ni. Gitar normal. Kalau awak pergi ke klinik-klinik mesti ada benda-benda gini. Sebab apa? Sebab benda ni adalah panduan untuk doktor kita untuk kira berapa hari baby kita, nak kira berapa hari lagi waktu subur. Okey. Dia bermula apabila seseorang wanita ataupun seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Okey, dia akan bermula, sistem dia adalah pada hari yang pertama. Pada hari pertama dia keluarkan haid. Okey, fasa haid ni haid akan keluar normalnya sebanyak 5 hari. 5 hari dia akan keluar darah. So masa tu masa fasa haid ni lah masa untuk seorang perempuan tu kena jaga dia punya kebersihan secukupnya. Kalau dia tak jaga, kemungkinan faraj dia akan dijangkiti oleh kuman, akan dijangkiti oleh bakteria. Okey, masa itulah
kalau kita perhatikan seorang perempuan yang tak jaga kebersihan, dia akan keluarkan satu bau. Kalau seorang perempuan tu lawak lalu tapi dia ada bau pelik sikit itu, mungkin dia sedang mengalami fasa haid. Ataupun kalau seorang perempuan yang uh, teliti, dia akan sentiasa bersihkan diri dia. Okey, dia selalu tukar lamping dia tu ataupun tuala wanita dia tu. Okey, dia akan keluar dalam masa 5 hari sebelum fasa haid tu berhenti. Okey, selepas 5 hari, okey, 5 hari tak boleh semayang, tak boleh puasa tak. Lepas 5 hari dia akan kering. Masa lepas kering tu awak boleh mandi wajib dan bermulalah fasa yang kedua, iaitu fasa pemulihan lapisan uterus. Okey, masa keluarnya haid tu ataupun keluarnya telur yang tidak disenyawakan tu, dia keluar bersama-sama dengan apa uh, salur-salur darah yang terbentuk pada uterus. Okey. Sepatutnya kalau berlaku persenyawaan berlaku di tiub falapio. Uh, Berlaku dekat sini ni. Ni, tiub falapio. Tiub falapio. Okey. Bila dia jadi gitu, okey sekejap saya ada call dia. Hello, Assalamualaikum. Ya. Masih ada lagi. Ralak hok hok tak selesai lagi hok saya ni. Hok ada bahagian B dengan bahagian C. Ada dua dua pola tulisan lain-lain. Soalan nombor 9 ada dua. Lepas tu tulisan tu lain-lain. Untuk tak respon. Tapi ada kok dia selesai, dia tak maklum. Dia ambil tu, dia buat dah tindakan tu. Tapi dia tak maklum kita kena buka dia tengok. Ni betul dah. Ada juga gitu. Lah. Hari ni ada masuk 5 sekali kan. Aisyah dia tak kira hati. Ya betul. Ya. Okey, sambung. Okey, di sini tiub falapio sepatutnya berlakunya persenyawaan yang mana sperma akan berenang naik di senyawa, lepas di senyawa dia akan turun ke sini dan dia akan membesar di uterus. Dia akan membesar sini. So baby tu cukup masa dah matang, dia akan keluar melalui faraj bawah ni. Okey. Jika tak ada sperma yang masuk ataupun disenyawakan, dia akan kosong lah, maksudnya ovum tu tak hidup. So dia akan keluar bersama darah-darah tu, bersama dengan salur-salur darah yang ada ni. Salur-salur darah tu adalah dia macam dia punya apa kita panggil uri. Uri. Okay.
Lepas tu fasa pemulihan dia pula berlaku dalam masa 6 hari. Okey, di hari ke-6, di hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 tu uterus tu tengah pulih. Dia pulih balik. Dia pulih balik. Dan selepas hari ke-11, masuknya hari ke-12, masa tu akan ada ovum baru yang akan keluar. Nama dia proses pengovulan. Fasa pengovulan. Dia akan keluarkan ovum yang baru. Okey? Masa ni lah kita panggil fasa subur. Fasa subur. Okey? Jika pengantin-pengantin baru nak merancang, dia kena tahu. Masa ni lah fasa subur, masa untuk dia mudah untuk dapatkan anak. Okey? Tengah hari ke-12, hari ke-13, 14, 15, 16, 17 ni adalah hari yang subur. Okey, hari yang subur. Masuk hari ke-18, 19, 20. Okey? Masa ni kita panggil masa fasa prahid. Bila masa prahid ni tak subur dah lah. Kalau apa berlaku persetubuhan ke apa ke, keupayaan dia ataupun kebarangkalian dia untuk dapatkan anak sangat nipis, sangat tipis. Sebab dah lebih pada fasa subur. Jadi awak lagi, walaupun awak ni tingkatan 1, awak dah belajar benda ni, tak? Bila awak dewasa lagi, awak boleh merancang untuk dapatkan bayi bila masa kita nak sesuai untuk dapatkan bayi. Okey? Fasa haid ni lagilah tak boleh tak? Sebab tengah darah tengah keluar. Fasa pemulihan ni kemungkinan untuk dapatkan anak tu ada, tapi taklah setinggi kebarangkaliannya pada waktu subuh. Okey? So kita ada 4 fasa. Okey, hari pertama, lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum tidak tersenyawa, terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. So dia akan terurai, dia akan keluar sikit-sikit lah, sebab tu darah tu akan keluar dalam masa 5 hari. So runtuhnya dinding yang terbentuk, dinding ni terbentuk disebabkan dia nak tunggu ovum dengan sperm tu disenyawakan dan turun menempel sini. Tapi tak turun, maka pada satu tahap tu dia akan runtuh. So keruntuhan dia tu akan keluarnya darah. So selama 5 hari orang yang orang normal. So 5 hari dia normal. So masuk fasa pemulihan daripada hari ke-6 hingga ke-11, dinding uterus mula dibina semula. Dia akan mula menebar balik. Okey. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk penerimaan penempelan sel yang telah disenyawakan, dan dia ready balik untuk disenyawa, untuk dia terima ovum dengan sperm tu. Okey. Nak ceritanya benda ni akan berlaku sehinggalah setiap bulan akan berlaku. Kalau perempuan normal lah, setiap bulan akan berlaku sehinggalah pada satu masa perempuan mengalami fasa monopos. Perempuan ni dia ada satu fasa, nama dia fasa monopos. Dia tak boleh nak keluarkanlah ovum. Dia tak keluar dah ovum. Tapi kalau lelaki tak ada limit monopos. Umur 70-80 tahun pun lelaki masih lagi boleh menghasilkan sperm. Okey. Fasa subur hari 12 ke 17, ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14, sekitar haid pengovulan. Dihasilkan ovum. Okey. Dihasilkan ovum pada hari ke-14 tu, ovum pun dilepaskan masuk ke dalam tube fallopian untuk disenyawakan. Okey. Jika ada sperm, persenyawaan akan berlaku.
Perahit pula hari 18 hingga 28 dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Maksudnya salur darah banyak. Jika persenyawaan dan penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kita haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. So kalau dia tak berlaku, lagi itulah benda ni akan berulang. Okay? So awak kena ingat 4 fasa ni. Okay? Kita belajar sains ni bukan untuk hari ini saja, bukan untuk jawab Excel saja, untuk ilmu awak. Awak kena bawanya sehinggalah awak berumah tangga ke lagi. Okey, kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Okey. Sebab itulah semasa haid tu kita kena pandai menguruskan kebersihan. Sekejap So kebersihan diri amat diperlukan semasa haid ni. Okey, penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan kita tidak dijangkiti mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey. Kalau siapa tak menjaga diri dia, kemungkinan bakteria akan masuk. Sebab bakteria ni kita tak tahu. Mungkin dia ada di sekitar kita ni pun banyak bakteria sebenarnya. Dia tunggu masa je untuk hidup. Bakteria ni dia perlukan suhu badan manusia dan dia macam suka tempat-tempat yang lembap. Contohnya celah ketiak, celah lipatan tangan kita ni. Okey, kalau kita tak jaga, tak mandi selalu, dia akan jadi gatal-gatal. Jadi ada virus dan kulat. Kulat tu yang akan jadi kurak. Tak? Siapa tak jaga tu lah. Okey, semasa menguruskan kebersihan diri semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3-4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing UTI. Biasanya saya pernah tengok wanita yang dijangkiti bakteria ni, dia jaga dah kebersihan tapi kena juga. Dia akan keluarkan bau yang sangat busuk dan dia akan keluar keputihan, dia panggil. Putih-putih keluar. Orang puan yang biasa dia akan tahu keputihan. Okey, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Okey, mandi dengan kerap. Okey. Masalah kita haid ni, kita haid yang tidak stabil merujuk kepada seorang wanita yang tidak mengalami haid pada setiap bulan. Ada juga masalah. Contoh yang berlaku ada antara cikgu sekolah kita, dia haid dia setahun sekali. Setahun ni mari sekali, lepas tu dia tahun depan pula mari. So maksudnya dia tidak normal lah. Okey. Tidak mengalami haid pada setiap bulan, kita haid terlalu panjang atau terlalu pendek, atau fasa haid yang melebihi 15 hari. Dia keluar darah haid tu bukan orang lain 5 hari, dia 15 hari. Lama. Okey. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan berat badan. Sebab tu orang puan kena jaga berat badan dia, kena jaga pemakanan dia, jangan beri obesity. Obesity tu banyak masalah yang akan terjadi. Okey. Masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan. Awak terlalu aktif sukan pun tak boleh juga sebenarnya. Dia mengganggu kita haid. Dan juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan dalam rahim. Ada ketumbuhan ataupun sis. Kita tak tahu. Kita nampak sihat tapi kita haid tu terganggu. Kena pergi check lah. Perempuan kena pergi check. Okey. Itulah yang antara masalah
kitar haid. Okey. Yang seterusnya persenyawaan dan kehamilan. Okey, macam mana persenyawaan? Macam mana seorang tu boleh hamil? Okey, persenyawaan bermaksud proses pencantuman sperma dengan ovum. Okey. Persenyawaan lain, persetubuhan lain. Okey. Persenyawaan tu sperma dengan ovum. Okey. Selepas persenyawaan, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Zigot mula terbentuk dan membesar dalam uterus sehinggalah kelahiran. Okey. Macam mana kita tengok step dia ni? Okey, sperma berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey. Sini faraj. Faraj. Okey. Lepas tu sini ni akan ada satu tu lagi, nama dia adalah apa kita panggil? Tak ingat tau. Tapi sperma dia kena melalui, dia macam valve tau. Dia boleh masuk dan berenang. Okey. Dekat tube falapio ni ada ovum. Okey. Dia akan bergilir kiri dan kanan. So sperma tu dia kena tahu ada kalau dia pergi ke kiri ataupun tempat ada ovum, so dia akan boleh bersenyawa lah. Okey. Dia akan terhasil. Bila terhasilnya zigot, persenyawaan telah berlaku. Ada sperma yang masuk. Okey, berjaya. So dia akan jadi zigot. Zigot tu akan turun dan menempel sini. Okey, selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. So, penempelan dia tu sehinggalah 9 bulan 10 hari sebelum dia dilahirkan. Okey. Sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Jika ovum hadir dan di tube falapio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tube falapio dan membentuk zigot. Selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi berbola dan menempel di dinding uterus. Okey. Maka zigot tadi akan membesar, dia akan menjadi embrio. Okey. Berkembang menjadi fetus. Selepas 4 bulan, dia akan membentuk sifat. Dia akan jadi bentuk sifat manusia lah. Dia akan keluar tangan, ada hidung, ada telinga, ada kaki. Dan masa itulah ruh kita akan ditiup masuk. Tak? So kalau awak tengok ni, kalau minggu pertama hingga minggu keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Kalau awak tengok macam cicak tak? Macam cicak. Okey. Minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Okey. 10 hingga 19, embrio kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil fetus. Dia cukup sifat tu dia panggil fetus. Okey, minggu ke-20 hingga ke-7, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Dan minggu 38 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Cervix tadi. Banyak berlaku kalau perempuan tak jaga, mungkin dia akan dapat satu penyakit nama kanser cervix lah. Kanser cervix tu pembunuh bagi perempuan. Okey. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Amnion pecah dan bendalik amnion dibebaskan. Amnion ni adalah air tuban tu. Bendalik air tuban tu akan keluar. Fetus ditolak daripada uterus melalui faraj. Keluar seterusnya daripada badan. Okey. Ginilah pembentukan bayi. Kalau awak tengok. Mula-mula seketul darah. Okey, berubah menjadi dari hari ke hari dia akan berubah sehingga membentuk badan manusia. Okey.
Ujian amniocentesis. Ujian merupakan satu ujian yang diarahkan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengejutan otot. Okey, kita boleh buat ujian. Tapi sebenarnya setiap ibu bila dia pergi check up, pergi klinik tiap-tiap bulan tu, dia akan scan guna ultrasound. Okey, dia akan tengok. Yang pertama sekali dia akan tengok bahagian muka, cukup tak sifat, ada tak hidung ataupun ada macam rabik ke, dia akan nampak lalu. Okey, sejumlah kecil secair amnion dikeluarkan dan diuji. Air ketuban tu boleh diuji. Okey. Kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Plasenta tu uri, tali pusat tu apa yang menghubungkan bayi dengan uri dia. Okey, embrio akan membesar dan berkembang dalam satu pundi yang dikelilingi oleh membran yang dikenali sebagai amnion. Amnion mengandungi bendalai yang melindungi fetus. Sebab tu saya kata kita ni sebenarnya hidup dalam air sebenarnya. Duduk dalam air, boleh pusing-pusing dalam air tu. Tak? Pada satu masa kita akan keluar. Okey. Plasenta tu definisi dia terbentuk dari tisu ibu dan tisu embrio. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan darah dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okey. Plasenta tu macam perantara lah. Apa yang ibu makan, contohnya ibu makan nasi, ibu akan dapat nutrien, baby pun akan dapat juga. Kalau ibu makan benda masam, ibu akan rasa masam, sebenarnya baby pun akan rasa benda masam tu. Okay. Tali pusat tu yang menghubung antara plasenta dengan fetus. Okey, terdapat salur darah dalam tube untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Okey. Okey, dinding uterus terdiri daripada dinding berotot tempat embrio menempel dan berkembang. Amnion membran yang membentuk pundi dan mengawal bendalai. Okey. Embrio membesar menjadi fetus, fetus membesar menjadi bayi. Okey, bendalai tu air ketuban lah. Okey. Bertindak sebagai cushion yang menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Boleh setakat ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh jago. Boleh. 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 Ingat ke tidur tak ni? Boleh. Tidur, tertidur kejap ayu. Wah, tidur. Tidur lagi? Ada lagi nak tidur? Tahu aku. Okey. Sekarang ni saya nak we latihan lah pula pada awak. Boleh? Boleh. Boleh aku. Ni buat balik tau. Hmm? Buku sains proses skill ni. Boleh. Balik. Buat balik bagus. Okey. InsyaAllah. Dah tahu. Tak tahu? Dah cek. Cek. Padang lah. Okey. So seterusnya saya nak awak buat muka surat. Muka surat 47, 48. 49. 47, 48, 49. Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu, lepas siap, awak snack gambar atas saya. Boleh? Cikgu. Boleh. Boleh. Okey. Okay. So, kelas Google Meet kita sampai sini ya. Dalam masa yang sama, ada masa free, awak boleh buat nota . Boleh. Boleh. Bagus. Bagus. Semangat belaka nampak ni. Mangat. Mangat. Cikgu. Banyak, Masuk apa? 40. Aziz pada mangat kali. Aziz mangat kali. Aziz mangat kali. Muka surat apa cikgu? 47, 48, 49. 47, 48, 49. Okey. Jadi, sekejap Terima kasih cikgu.
Awal tu dia. Kejap. So, itu saja untuk hari ni. Boleh? Boleh. Jadi hari ni buat latihan. Lepas tu hantar ke saya. Okay. Lepas tu lagi saya akan hantar link untuk isi kehadiran. Isi kan? Okey. Okey aku. Okey. Okey. Okay. Boleh. Cikgu. Saja kita tunggu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Cikgu. Terima kasih Cikgu. 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 Okay, thank you. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama.